Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan ma'suman. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala wa man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba aw kama qala. Yang kita hormati Tuan Haji Ismail bin Razali, pengurusi jawatan kuasa pengurusan Masjid Darussalam beserta dengan seluruh ahli jawatan kuasa pengurusan masjid. Yang saya muliakan barisan para imam, petugas-petugas masjid serta sukarelawan masjid. Seluruhnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pertama dan selamanya kita merafakkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas pelbagai nikmat yang telah kita kecapi selama ini. Jadi mudah-mudahan seperti yang saya selalu sebut, mudah-mudahan kita mampu untuk mensyukuri apa juga nikmat yang telah kita perolehi, sama ada yang kecil, yang sederhana ataupun yang besar. Dan comel, cantik dan moleknya seandainya kita mampu untuk menterjemahkan rasa bersyukur yang ada dalam hati kita ini dalam bentuk kita melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, ataupun kita kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi pelbagai nikmat dan anugerah kepada kita selama ini. Dan pertemuan kita pada petang hari ataupun pada malam yang berbahagia ini pun merupakan di antara nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sekadar nak mengulang nyebut, bila kita berada di situ pada petang dan malam tu, maknanya kita masih lagi diberi kesempatan ataupun diberi nikmat umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan nikmat umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dibekalinya kita ditambah dengan nikmat kesehatan dan kekuatan tubuh badan, seterusnya. Yang terpenting Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita sehingga kita mampu membawa diri kita. Maksud diri kita adalah fizikal kita, mental kita, insya-Allah spiritual kita, untuk datang ke rumah Allah yang mulia ini untuk kita menunaikan solat fardu ataupun solat fardu maghrib berjemaah sebentar tadi. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda bersyukurnya kita kepadanya, dan kita mengharap dua benda lah. Yang pertama, Allah meridai kita, dan seterusnya mudah-mudahan dengan janji Allah, kalau kita bersyukur, Allah akan menambahkan lagi nikmat-nikmatnya, sama ada di dunia ini ataupun di akhirat kelak insya-Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah, di kesempatan yang agak terhad pada 3 dan saat ini insya-Allah kita akan menyambung perkara yang berkaitan dengan hukum yang berkaitan dengan solat musafir. Di pertemuan-pertemuan yang lepas kita telah membicarakan berkenaan dengan solat qasar. Solat qasar kita memendekkan ataupun mengurangkan solat fardu yang biasanya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu sajalah solat fardu saja yang boleh diqasarkan. Yang sunat saya ada ceritalah. Okey, saya ulangi. Pada pertemuan-pertemuan yang lepas kita membicarakan berkenaan dengan solat qasar, iaitu kita memendekkan ataupun mengurangkan rakaat solat
yaitu solat zuhur, solat asar dan seterusnya, solat isya. Maksudnya solat yang 4 menjadi 2 rakaat. Baik, insyaallah pada pertemuan kali ini kita masuk kepada pembicaraan berkenaan dengan solat jamak. Kita akan mengulang bicara berkenaan dengan solat jamak. Seperti yang saya katakan di pertemuan-pertemuan yang lepas, pertemuan kita pada malam ini dan insyaallah pertemuan-pertemuan di hari-hari yang akan datang adalah merupakan sekadar ulang kaji. Ulang kaji apa yang telah kita pelajari. Maknanya kita dah tahu tentang rukun solat, rukun sembahyang. Dan kita dah pernah belajar pun berkenaan dengan perkara-perkara ataupun hukum hakam tata cara solat musafir. Jadi pertemuan kita pada malam ini sekadar nak mengulang bicara berkenaan dengan hukum yang berkaitan dengan solat musafir. Kod-kod ada yang lupa, kod-kod ada yang lupa. Al-maklum dah hampir setahun kita tidak musafir dikarenakan oleh COVID-19, PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, sehingga kurang memungkinkan kita untuk bermusafir. Baik, kita akan membicarakan tentang solat jamak. Yang dimaksudkan dengan solat jamak adalah menghimpunkan 2 solat pada satu masa ketika menunaikan. Baik, udah terang lagi bersuluh. Maksud solat jamak adalah kita menghimpunkan 2 solat fardu pada satu masa. Maksudnya kita menunaikan 2 solat dalam satu masa. Baik, contohnya kita menunaikan solat zuhur dan asar dalam waktu zuhur. Demikian juga kita menunaikan solat zuhur dan asar dalam waktu asar. InsyaAllah kita akan memperhalusi, mendetailkan pembicaraannya berkenaan dengan solat jamak. Saya ulangi, yang dimaksudkan dengan solat jamak adalah menghimpunkan 2 solat pada satu masa ketika menunaikannya. Contohnya menunaikan solat zuhur dan asar dalam waktu zuhur. Itu pun kita dah tahu. Baik. Dalil pensyariatan solat jamak. Jadi maknanya solat jamak yang kita lakukan iaitu menghimpunkan 2 solat, bukan pandai-pandai sidak ulama, bukan pandai-pandai sidak ustaz, bukan pandai-pandai sidak guru, bukan pandai-pandai sidak imam, bukan pandai-pandai sidak pengurusi masjid yang molah, tetapi ada dalil, ada ketetapan yang telah disebut di dalam apa? Di dalam, sama ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam Al-Hadis. Maknanya ada dalil bahawa perkara tersebut perlu ataupun boleh dilakukan. Baik. Dalil pensyariatan solat jamak. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salati adh-dhuhri wal 'asri idza kana ala dhahri sayri wa yajma'u baina al-maghribi wal 'isya. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan di antara solat zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya apabila baginda berada dalam keadaan musafir. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Maknanya saya ulangi, sama ada qasar ataupun jamak yang kita lakukan pada hari ini berpandukan pada dalil yang jelas bahawa baginda Rasulullah SAW pertama membolehkan, yang kedua melakukan hal yang demikian. Maknanya tuan-tuan, perempuan, bahawa memang ada pegangan yang clear lah, yang jelas, yang kukuh. Kita boleh melakukan hal yang demikian. Baik, kita teruskan. Masih lagi hukum berkaitan dengan solat musafir. Jenis solat jamak. Solat jamak ini masih ada jenis-jenisnya. Saya ulangi, jangan keliru. Kalau pertemuan yang lepas kita cuma membicarakan bab qasar. Qasar. Ini di awal-awal pada malam ini kita hanya membicarakan bab jamak sahaja, bukan jamak dan qasar. Kita fokus dengan jamak sahaja. Jangan keliru. Kita di awal-awal tu kita cuma membicarakan fasal ataupun yang berkaitan dengan jamak sahaja. InsyaAllah dudi-dudi baru kita masuk mencampurkannya dengan jamak dan qasar, insyaAllah. Baik. Jenis solat jamak. Terdapat 2 jenis solat jamak. Yang pertama jamak takdim.
Biasa kita sebut takdim lah. Yaitu menghimpunkan solat yang kemudian pada solat yang pertama. Contohnya menunaikan solat zuhur dan asar dalam waktu zuhur. Saya ulangi sekali lagi, yang dimaksudkan dengan jama' takdim adalah menghimpunkan solat yang kemudian. Apa maksud solat yang kemudian? Contohnya zuhur dengan asar. Nak ni dulu, nak ni kemudian. Yang dulu tentulah zuhur, yang kemudian tentulah asar. Jadi maksud jama' takdim menghimpunkan yang kemudian yang dudi ke dalam waktu yang awal, menghimpunkan waktu zuhur atau waktu asar yang kemudian ke dalam waktu zuhur. Itu namanya jama' takdim. Jama' awal kita madalah senang. Jama' takdim jama' yang awal. Kemudian yang kedua jama' takhir. Senangnya takhir akhirlah. Yaitu menghimpunkan solat yang awal pada solat yang kedua. Contohnya menunaikan solat maghrib dan isya. Menunaikan solat maghrib dan isya dalam waktu isya. Itu namanya jama' takhir. InsyaAllah kita akan memperhalusi pembicaraan kedua-dua jenis jama' ini. Jama' takdim dan jama' takhir. Saya ulangi, jama' takhir yang kita menghimpunkan solat yang awal. Solat yang awal ke dalam waktu yang kedua. Solat yang awal contohnya maghrib dengan isya. Yang awal adalah maghrib, yang kemudian adalah isya. Kita ngembak maghrib ke dalam waktu kedua isya. Itu dinamakan jama' takhir. Dalam arti kata lain, kita mengakhirkan solat fardu maghrib. Kita akhirkan. Baik. Diulangkan disebut di sini jenis solat jama' yaitu jama' takdim. Dua fardu solat ditunaikan pada waktu yang sama. Dua solat fardu ditunaikan pada waktu yang sama. Okey? Jama' takhir, dua solat fardu ditunaikan pada waktu yang kedua. Okey? Yang pertama tadi jama' takdim. Dua fardu solat ditunaikan pada waktu yang pertama, bukan waktu yang sama, salah. Dua solat fardu ditunaikan dalam waktu yang pertama. Okey, yang takhir, dua solat fardu ditunaikan dalam waktu yang kedua. Mudah untuk faham sebab kita pun dah belajar sebelum itu. Baik. Seperti yang saya katakan, kita masih fokus dengan jamak dulu. Belum ceritanya qasar. Jamak sahaja dulu. Disebutkan di sini solat zuhur, solat asar, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Maknanya kalau kita nak menjamak takdim di antara zuhur dengan asar, kita solat fardu zuhur. Maksud fardu zuhur 4 rakaat. Lepas dia kita sembahyang lagi, bangkit, kita berdiri untuk menunaikan solat fardu asar pun 4 rakaat. Tu ceritanya belum kita potong, belum kita memendekkan. Kita jamak dulu. Maknanya kita jamak takdim, kita sembahyang 4 rakaat zuhur, 4 rakaat waktu asar. Okey. Kemudian jamak takhir pun lebih kurang macam ya. Okey. Jama' takhir pun demikian juga. Mun kita belum mengkasarkan. Maksudnya tadi kita nak solat fardu zuhur dalam waktu asar. Masuk waktu asar, kita sembahyang fardu asar 4 rakaat, berdiri lagi kita tunaikan solat fardu zuhur 4 rakaat. Katuk kita akan mendetailkan, akan memperincikannya lagi. Baik. Cara solat jamak dan kasar. Tadi kan kita cuma membicarakan bab jamak. Tu dah masuk cara solat jamak dan kasar. Tadi jamak sahaja 4 zuhur, 4 asar. 3 maghrib, 4 isya. Itu jamak yang tidak masuk kasar. Baik. Di sini disebutkan cara solat jamak dan kasar. Baik. Solat zuhur 2 rakaat. Solat asar 2 rakaat. Maknanya kita menghimpunkan 2 solat zuhur dengan asar dan kita kasarkan. Bukan sekadar kita menghimpunkan, tetapi kita mengkasarkan, kita memendekkan. Baik. Contohnya jamak kasar dan jamak takdim. Kasar dan takdim.
Maknanya kita nak solat jamak dan kita kasar sekali. Jamak takdim. Senang tak kita faham sebab kita dah belajar. Kita solat fardu zuhur 2 rakaat, beri salam, berdiri lagi untuk kita menunaikan solat asar 2 rakaat. Maknanya solat asar kita dirikan, kita kerjakan dalam solat fardu zuhur, jamak takdim 2-2. Okey, tu tak perlu penitilan lagi lah, dah faham. Demikian juga dengan jamak takhir, kasar dan jamak takhir. Baik, zuhur 2 rakaat, kemudian asar pun 2 rakaat menjadi 4 rakaat, dibuat dalam waktu asar. Lepas kita solat 2 rakaat asar, kita berdiri lagi untuk menunaikan solat fardu zuhur. Kata kita akan pendetilannya lagi, 2 dengan 2 kali salam. 2 rakaat pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Bangun lagi kita mengerjakan solat 2 rakaat, iaitu solat zuhur, kemudian dengan salam. Baik. Cara solat jamak di antara solat maghrib dengan isyak. Cara solat jamak di antara solat maghrib dan isyak. Tu ceritanya solat maghrib dan isyak. Baik. Solat maghrib 3 rakaat. Saya yang pandai-pandai mula 2 ataupun 4, kecuali lupa lah. Baik. Solat isyak 4 rakaat, 3 campur 4. Faham-faham je lah. 3 campur 4 jadi 7 dengan 2 salam. Itu jamak sahaja. Jamak sahaja. Kemudian jamak terakhir pun benda yang sama juga. Jamak terakhir 4 campur 3. Tadi 3 campur 4. Maknanya 3 maghrib, 4 isyak. Belum dipotongnya. Belum kita masuk isyak dengan kasar. Okey, itu sekadar nak mengulangi. Kemudian jamak terakhir solat pada waktu isyak 4 rakaat, kemudian berdiri untuk menunaikan solat fardu maghrib. Maknanya isyak dulu, baru kita masuk kepada maghrib. Jadi kesemuanya 7 rakaat 2 salam. 4 rakaat isyak salam. Berdiri kita menunaikan solat fardu maghrib 3 rakaat. Baik. Okey. Cara niat solat qasar dan jamak takdim. Cara niat pertama qasar dan jamak takdim. Jamak takdim baik. Kita ambil contoh, kita nak solat fardu zuhur dan ngembak asar sekali. Jadi disebutkan di situ pertamanya qasar, pendek, kemudian kita mentakdimkan. Maknanya takdimkan, kita mengawalkan. Apa yang diawal tadi? Solat fardu asar. Asar yang diawalkan, dimbak kepada zuhur. Okey. Cara niat solat qasar dan jamak takdim, zuhur dan asar. Okey, sebutkan. Sahaja aku solat fardu zuhur 2 rakaat. Sahaja aku solat fardu zuhur 2 rakaat, dihimpunkan asar kepadanya kerana Allah Taala. Usolli fardhu zuhri rakaatani majmu'an ma'al asri lillahi taala. Itu dalam bahasa Arabnya. Usolli fardhu zuhri rakaatani kasran majmu'an ma'al asri lillahi taala. Sahaja aku menunaikan solat fardu zuhur 2 rakaat kasar. Sebut 2 rakaat kasar, dihimpunkan asar kepadanya kerana Allah Taala. Baik. Itu cara niat solat jamak takdim. Baik. Lepas kita berniat dah, kita pun solat apa? Solat zuhur 2 rakaat. Saya ulangi, sahaja aku solat fardu zuhur 2 rakaat kasar, dihimpunkan asar kepadanya. Solat apa tadi? Sahaja aku solat fardu zuhur. Maknanya kita niat untuk solat fardu zuhur dulu. Saya ulangi, sahaja aku solat fardu zuhur 2 rakaat kasar, dihimpunkan asar kepadanya kerana Allah Taala. Kita pun bangun berdiri untuk menunaikan solat fardu zuhur 2 rakaat. Habis Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Maknanya selesai zuhur kita pun berdiri untuk menunaikan solat fardu asar yang kita membak ke depan. Niatnya
sahaja aku solat fardu asar 2 rakaat kasar dihimpunkan kepada zuhur kerana Allah Taala. Lebih kurang niatnya usolli fardhu asri rakaatan kasar majmu'an ma'al zuhri lillahi taala. Sahaja aku solat fardu asar 2 rakaat dihimpunkan kepada zuhur kerana Allah Taala. Simple aja. Tetapi itu cuma lafaz niat yang tidak wajib. Niat yang wajib, lafaz niat itu tidak wajib. Tetapi kalau untuk memberi ketenangan dalam jiwa kita, kita bertenang, lepas boleh kita melafazkan. Memang ada pendapat ulama yang membolehkan untuk kita melafazkan untuk menambah keyakinan kita. Berdiri sahaja. Tapi jangan bahasa Melayu lah. Janggal lah kita bahasa Melayu. Usalli fardhu zuhri. Kalau contoh kita sembahyang pada subuh, usalli fardhu subhi raka'ataini adaan lillahi taala. Kita melafazkan lafaz niat untuk memberi keyakinan, ketenangan dalam diri kita. Kalau kadang-kadang hati kita tu, fikiran kita menerawang. Tahu-tahu udah takbiratul ihram aja, ya. Saya ulangi sekali lagi, cara niat solat qasar dan jamak takdim. Ingat dulu, solat qasar dan jamak takdim dulu. Jamak takdim maksudnya mengawalkan zuhur. Kita ngembak zuhur dalam waktu zuhur pula. Kita ngembak waktu asar dalam waktu zuhur. Minta maaf salah. Kita jamak takdim maksudnya kita mengawalkan yang akhir. Apa yang akhir tadi? Asar. Kita mbak taritkan asar dalam waktu zuhur. Sahaja aku solat fardu zuhur 2 rakaat kasar dihimpunkan asar kepadanya. Kerana Allah Ta'ala itu niat kita. Kita sembahyang fardu asar, zuhur, dan bersama kita menghimpunkan solat fardu asar di dalamnya. Baik. Kemudian beri salam, kita berdiri untuk menunaikan solat fardu zuhur. Sahaja aku solat fardu Sahaja aku solat fardu asar, kita berdiri untuk solat fardu asar, bukan zuhur. Sahaja aku solat fardu asar 2 rakaat kasar dihimpunkan kepada zuhur kerana Allah Ta'ala. Baik. 2 rakaat salam, bangun lagi 2 rakaat untuk kita menunaikan solat fardu asar dalam waktu zuhur. Baik. Itu adalah cara niat solat asar dan jamak takdim. Baik. Itu cara niat solat qasar jamak takdim. Ini cara niat solat qasar jamak takhir. Lebih kurang sebenarnya. Okey, masih lagi contoh zuhur dan asar. Jamak takhir maksudnya, jamak takhir simple aja, mengakhirkan. Apa yang diakhirkan? Mengakhirkan zuhur dalam waktu asar. Kalau takdim tadi mengawalkan. Apa yang diawalkan? Asar yang diawalkan dalam waktu zuhur. Saya ulangi, takhir maksudnya kita mengakhirkan zuhur, kita drag sampai waktu asar. Itu namanya takhir, mengakhirkan zuhur. Baik. Niatnya sahaja aku solat fardu asar 2 rakaat kasar dihimpunkan zuhur kepadanya. Dihimpunkan zuhur kepadanya kerana Allah Ta'ala. Saya ulangi, sahaja aku solat fardu asar 2 rakaat kasar. Ada 8. Sahaja aku solat fardu asar 2 rakaat kasar dihimpunkan zuhur kepadanya kerana Allah Ta'ala. Ada 14. Saya ulangi, sahaja aku solat fardu asar 2 rakaat kasar dihimpunkan zuhur kepadanya kerana Allah Ta'ala. Kita pun berdiri untuk menunaikan solat fardu asar 2 rakaat. Bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun berdiri sekali lagi untuk kita menunaikan solat fardu zuhur yang kita akhirkan. Jamak takhir maksudnya kita mengakhirkan zuhur dalam waktu asar. Niatnya sahaja aku solat fardu zuhur 2 rakaat kasar dihimpunkan kepada asar. Dihimpunkan kepada asar kerana Allah Ta'ala. Saya ulangi, jamak takhir kita mengakhirkan zuhur untuk dibawa dalam waktu asar. Sama ada kita musafir ataupun ada benda-benda lain yang akan kita bicarakanlah. Okey. Ia tadi berkenaan dengan niat jamak qasar, takdim dan ta'khir zuhur dengan maghrib. Zuhur dengan asar. Tu pula
cara niat solat qasar dan jamaah takdim antara maghrib dan isya. Maghrib dan isya lebih kurang dah. Kita jamaah takdim dulu. Solat qasar, dengar, solat qasar jamaah takdim. Solat qasar jamaah takdim, maghrib dan isya. Jamaah takdim maksudnya kita mengawalkan isya. Apa maksud mengawalkan isya? Kita ngembak waktu isya dalam waktu maghrib. Takdim, mengawalkan, menghadapankan, membawa isya ke hadapan. Itu namanya takdim. Kita ngembak isya ke dalam waktu maghrib. Sentiasa ulang supaya lekat di minda kita, lekat di hati kita dan lekat di lisan kita. Baik. Niat, cara niat solat qasar dan jamaah takdim maghrib dan isya. Okey. Sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat. Maghrib tu si ada qasar. Jangan pandai-pandainya mula qasar indah 1 rakaat ataupun 2 rakaat dah. Sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat, dihimpunkan isya kepadanya. Kita menghimpunkan isya dalam maghrib. Kita menghimpunkan isya ke dalam maghrib kerana Allah Ta'ala. Saya ulangi, sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat, dihimpunkan isya kepadanya kerana Allah Ta'ala. Kita pun takbir untuk menunaikan solat fardu maghrib 3 rakaat. Okey, salam. Lepas salam kita pun berdiri sekali lagi untuk kita menunaikan solat fardu isya. Sebab apa? Takdim, kita mengawalkan isya. Takdim, kita membawa isya ke hadapan. Itu maksudnya. Okey, niatnya sahaja aku solat fardu isya 2 rakaat kasar. Isya boleh dikasarkan sebabnya solat fardu 4 rakaat. Boleh dipotong, boleh dikurang, boleh dipendekkan menjadi 2 rakaat. Sahaja aku solat fardu isya 2 rakaat kasar, dihimpunkan kepada maghrib. Isya tadi dihimpun kepada maghrib kerana Allah Ta'ala takbir. Kita pun solat macam biasa 2 rakaat salam. Clear? Baik. Kita teruskan. Tadi maghrib isya jamaah takdim, maghrib isya jamaah takdim. Tu maghrib isya jamaah takhir. Takhir, bukan takhir, takhir pakai hamzah. Cara niat solat qasar dan jamaah takhir maghrib dan isya. Jamaah takhir maksudnya mengakhirkan maghrib, membawa maghrib dalam waktu isya. Saya ulangi, jamaah takhir maghrib isya, jamaah takhir maghrib isya, kita mengakhirkan maghrib dalam waktu isya. Okey ya. Cara niatnya, sahaja aku solat fardu isya 2 rakaat. Tu cerita kita menunaikan solat fardu isya. Sahaja aku solat fardu isya 2 rakaat kasar, dihimpunkan maghrib. Maghrib dihimpunkan kepadanya kerana Allah Ta'ala. Maknanya kita solat fardu isya 2 rakaat sambil kita menghimpun fardu maghrib di dalam solat isya. Ya, saya ulangi, sahaja aku solat fardu isya 2 rakaat kasar, dihimpunkan maghrib kepadanya kerana Allah Ta'ala. Kita pun takbir dan solat salam. Selesai 2 rakaat solat fardu isya kita pun berdiri untuk solat fardu maghrib yang kita mbak ke akhir. Kita tarik ke akhir. Niatnya, sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat, dihimpunkan kepada isya. Sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat, dihimpunkan kepada isya kerana Allah Ta'ala. Clear? Senang tak? Jamaah takdim kita ngembak nak akhir ke depan. Jamaah takhir ngembak nak awal ke akhir. Simple tak maksudnya? Jangan pening-pening mikir. Jamaah takdim, jamaah takhir. Jangan pening-pening Takhir mengakhirkan. Zuhur, asar mengakhirkan. No. Jamaah takdim, zuhur, asar mengembak asar ke zuhur. Kalau jamaah takhir, zuhur transfer pergi ke asar. Okey. Baik. Solat yang boleh dijamaahkan. Apa aja solat yang boleh dijamaahkan? Kena faham betul-betul lah. Yang pertama, solat yang boleh dijamaahkan adalah
solat zuhur boleh dijamakkan dengan solat asar. Senang aja. Solat zuhur boleh dijamakkan dengan solat asar. Okey, yang nombor 2, solat Jumaat boleh dijamakkan dengan solat asar. Saya ulangi, solat Jumaat boleh dijamakkan dengan solat asar. Tetapi dengan syarat jamak takdim sahaja. Maknanya kita narid asar. Asar ditarik dalam waktu Jumaat. Jangan pandai-pandai ngumat Jumaat dalam waktu asar. Si ada cerita ya. Ayah pin mungkin nak mula macam ya. Dengar. Waktu asar kita tarik ke dalam waktu Jumaat boleh. Jangan pandai-pandai kita tu nak melawan toke Jumaat dimbak ke waktu asar. Cik pernah dipolah orang. Baik. Seterusnya solat maghrib boleh dijamakkan dengan solat isyak. Saya ulangi sekali lagi, solat yang boleh dijamakkan ialah solat zuhur boleh dijamakkan dengan solat asar, simple. Solat Jumaat boleh dijamakkan dengan solat asar, tetapi untuk jamak takdim sahaja, jamak takhir si boleh. Kemudian solat maghrib boleh dijamakkan dengan solat isyak. Okey, senang ya. Baik. Solat yang tidak boleh dijamakkan. Ini kena faham betul-betul lah. Solat yang tidak boleh dijamakkan tapi selalu dipolah. Solat yang tidak boleh dijamakkan. Tidak sah dijamakkan solat subuh dengan solat sebelum dan selepasnya. Tidak sah dijamakkan solat subuh dengan solat sebelumnya. Sebelum solat subuh solat apa? Isyak kan? Tapi kadang-kadang pemalas kita tu, na'udzubillah. Ada ketika-ketika tentu malas ya. Saya ulangi, solat yang tidak boleh dijamakkan, tidak sah dijamakkan solat subuh dengan solat sebelumnya, iaitu isyak ataupun yang selepasnya zuhur. Tu kerja-kerja nemiak tu kadang-kadang. Bilanya terlepasnya sembahyang apa? Sembahyang subuh, lalu dimbak ke zuhur terus. Pandainya mula apa? Fatwanya pun, kalau kita terlepas solat fardu subuh kerana kemalasan kita ataupun memang mengantuk, ngane kita sedaya time lah kita solat. Katalah bangun pukul 7 lah kita kadak subuh, pukul 10 lah kita kadak subuh. Jangan pandai-pandai malas alang-alang dok umbak ke zuhur. Saya pun pernah mula benda dulu, cik pandai nak. Bila terlepas subuh ya, lalu mula fatwa ni pun alang-alang lah. Waktu time zuhur lah. Time bila waktu kita ingat, waktu kita sedar, time dia lah kita berwuduk, kita untuk menunaikan ni solat yang kita malas tadi, ni solat yang kita lalai tadi, ni solat yang kita si ingat tadi, ni solat yang kita ngantuk dengan si sengaja. Ingat dah? Saya ulangi, solat yang tidak boleh dijamakkan, tidak sah dijamakkan solat subuh dengan solat sebelumnya iaitu isyak ataupun selepasnya zuhur. Tidak sah dijamakkan solat asar dengan solat maghrib, tu selalu juga dipolah. Walaupun yang benar sah kadang-kadang berlaku juga. Tidak sah dijamakkan solat asar dengan solat maghrib. Dekat-dekat nak maghrib, injury time. Minit ke-90 barunya sembahyang fardu asar. Sibuklah kononnya tu. Kalau main bola lah, ada nak satu referee dah okey. Coach 2 minit lagi, coach 3 minit lagi. Ya. Pembantu pengadil akan ngembak papan dia nak beri isyarat. Masalah nyanyak sembahyang asar. Ia pun mengembak muka relax lagi, pergi nak sempat pergi pasar malam beli sayur. Sempat lagi nak mula itu ni, sempat lagi mencuci motor. Last minit bang, sila maghrib barunya gago nak berwuduk. 5 minit lagi nak maghrib baru nak berwuduk. Kadang-kadang berlaku kan, walaupun yang benda sisa, tapi ada juga orang kita yang mula benda-benda macam ya. Baik, jangan diamal selalu benda ya. Okey. Kau macam baik, insyaAllah untuk pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada syarat jamak takdim. Kita cukup di situ dulu insyaAllah. Kita akan masuk kepada
syarat jamak takdim. Jamak takdim ataupun jamak takhir ini ada syarat-syaratnya. InsyaAllah kalau umur panjang kita akan membicarakannya. Okay? Terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Yang baik dan benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak tepat itu, yang tidak betul pun daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas kelemahan saya sendiri. Bukan Allah yang salah, tetapi atas kelemahan saya sendiri. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.